Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa dhakkirna ma nasina wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wa ba'd. Yang dihormati pengurusi ahli kuasa, imam-imam masjid, para jemaah muslimin dan muslimat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran pada Allah Azza wa Jalla kerana dapat lagi kita meneruskan agenda hidup kita dalam sejarah ini, iaitulah hidup sebagai seorang muslim. Biasanya selepas solat malam atau pagi, kita panggil majlis tazkirah. Tazkirah itu makna apa? Maknanya majlis kuliah. Tazkirah itu artinya peringatan. Tazkirah makna peringatan. Orang Arab ni kalau kita beli tiket bas ke tiket kapal terbang, itu dipanggil tazkirah. Sebab nak ingatkan kita waktu naik, bila nak pergi, bila nak balik. Sama juga dengan kita, salah satu daripada penyakit yang melanda hati kita, salah satu daripada penyakit yang melanda hati kita ni, dia panggil al-ghaflah. Apa makna ghaflah? Iaitulah lupa ataupun lalai daripada mengingati Allah Azza wa Jalla. Dalam surah Ar-Rum, Allah Subhanahu wa taala sebut, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati ghafilun. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya, mereka tahu perkara-perkara tentang kehidupan dunia, semua dia pandai belaka. Dari sudut kerja, manajemen kita tahu, dari sudut nak buat tu tahu. Tapi malangnya wahum 'anil akhirati ghafilun, tapi mereka lupa ke akhirat. Maka tajuk yang kita nak bincang ini, penyakit hati yang melanda kita, iaitulah penyakit lupa akhirat. Dalam bahasa kitab atau bahasa tasawuf dia panggil ghaflah. Ghaflah ni berbeza dengan nisyan. Nisyan ni kita terlupa. Contohnya kita mari masjid ni bawa beg, waktu balik tak ingat, itu dia panggil lupa, nisyan. Tapi ghaflah ni kita nampak hidup molek, duduk dalam masjid dah, tapi ada beberapa perkara yang kita terlupa. InsyaAllah mudah-mudahan dengan tazkirah ringkas ini boleh mencuit hati kita supaya lebih peka dan tidak termasuk minal ghafilin, daripada orang-orang yang lupa ataupun lalai terhadap Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan dan juga puan-puan, eloknya kalau ada kertas ataupun note, kita tulis apa yang kita belajar. Sebab saya akan bagi poin saja dengan masa yang kita ada. Nak syarah tak boleh. Kalau nak syarah ambil masa 3 hari. Yang pertama, manusia ni lupa daripada mempelajari agama. Lupa. Saya belajar banyak ustaz. Betul, kita belajar, tapi kita lupa. Agama kita ni Allah SWT beri kepada kita perjalanan yang cukup indah dan terang, sehingga Nabi SAW bagi tahu, taraktukum alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha. Aku tinggal kamu wahai umat alal bayda, di atas landasan yang putih bersih, malam seperti siang. Kata Nabi, la yazighu anha illa halik, tidak ada siapa yang terpesong daripada jalan ini
kecuali dia akan binasa. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Orang ni akan binasa. Maka dengan sebab kejahilan, kita tak tahu benda ni halal ke haram, tak tahu baik ke tak baik, menyebabkan kita telah melanggar peraturan Allah Ta'ala dengan sebab kejahilan kita. Sebab kejahilan kita. Yang kedua, al-ghaflatu an kitabillah, kita lalai, lara ataupun leka daripada mentadabur, menghayati kitab Allah. Hari ini alhamdulillah kesedaran sudah tinggi di kalangan masyarakat kita ni belajar Al-Quran. Masjid kita ni Masya Allah ada klinik Al-Fatihah, klinik Quran. Orang lain buka klinik bagi Panadol, kita buka klinik nak betul bacaan. Cantik. Dan sepatutnya mendapat sambutan yang begitu baik. Berebut-rebut para jemaah. Jangan kata, oh alah, saya baca Fatihah lama dah. Lah. Yang kita baca tu kita nak betul makhraj dia. Alif lam alhamdulillahi rabbil alamin. Itu pun jangan kuat. Jangan sampai peringkat duk betul ke waladhdali tu 3 tahun. Waladhdali saja. Yang kita nak hari ni mengkorek, menggali isi kandungan Al-Quran, khususnya dalam surah Al-Fatihah yang menjadi agenda besar hidup kita, sehingga Allah Ta'ala perwajibkan baca Fatihah, tidak sebagaimana surah-surah yang lain. Tak baca surah yang lain tak berdosa, tapi tak baca Fatihah berdosa ke tidak? Dosa. Salat tak sah, macam mana tak berdosa? Maka kita kena lupa, kita terlupa daripada mentadabur, mengorek, menggali Al-Quran. Saya nukil kata-kata ulama untuk tuan-tuan ambil perhatian. Al-Quran itu ibarat seperti buah kurma, buah tamar. Buah tamar yang kita beli ni ajwah 100 rial sekilo, kan? Ataupun ambar yang besar tu, bau dia sedap ke tak sedap? Bau buah tamar sedap ke tidak? Kalau mangga kita tahu ni mangga jenis apa. Durian lagi tahu, sampai 5-60 sekilo, timbang sekali dengan kulit-kulit dengan tangkar sekali. Tamar tak bau. Itu ibarat seperti Al-Quran. Al-Quran ni ada di tangan kita. Dalam handphone masing-masing sudah ada 3 versi Quran. Tapi selagi awak tak buka Quran, tak baca Al-Quran, ibarat seperti tamar di tangan, tak pernah dimamah, tak pernah dikunyah. Kata di para ulama, tamar makin dikunyah makin terasa manis. Al-Quran makin dikorek, digali, makin kita terasa lemaknya, makin terasa kelazatannya. Sebab apa? Sebab kita berinteraksi dengan kalam Rabbina, dengan kata-kata Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, al-ghaflatu an zikrillah, kita banyak lupa daripada berzikir pada Allah Azza wa Jalla. Anda ingat dalam kuliah kita dulu, saya sudah kempen zikir 4 kalimah. Ingat lagi tak? Buat ke tak? Istiqamah deh. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah akbar. Zikir kita ni para jemaah sekalian, tak usah duduk kira banyak. Zikir yang bersifat berwaktu. Zikir pagi mulai lepas salat subuh ni, zikir waktu petang mulai lepas salat asar, zikir selepas salat. Setiap kali kita salat 5 waktu ada zikir. Kita jangan gugurkan zikir itu, walaupun kita kelang kabut ataupun imam tak baca. Dulu saya dah edarkan risalah zikir yang saya petik daripada kitab fiqh mazhab Syafi'i. Ada 10 je bacaan. Kalau kita baca mengikut tertib dia, 5 minit je selesai dah zikir lepas salat. Tetapi itu dipanggil wazifatul waqt, zikir yang tak boleh nak qada. Tak apa, aku tak baca zikir hari ni, esok zuhur esok saya qada. Zuhur esok. Dan zikir lain lagi yang banyak lagi, maka kita kena letak. Kemudian di sana terdapat zikir perlindungan dan sebagainya. Yang keempat, kita lupa zikir-zikir yang Nabi SAW ajar, supaya kita buat satu macam insurans.
Baca waktu pagi, selamat sampai ke petang. Baca petang, selamat ke pagi. Nak masuk rumah baca, syaitan tak masuk. Itu dia panggil zikir perlindungan. Kata Nabi SAW, iza nazala ahadukum manzilan, apabila kamu berhenti satu tempat, kita nak turun daripada kereta kita tu, ataupun kita nak masuk dalam rumah, tak kira lah rumah ke hotel ke homestay ke, nak masuk dalam kedai ke, kamu baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ingat tak ingat? Baca dah kan? Siapa dia baca ni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu la yadurru syai'un, tidak ada benda yang boleh mengganggu dia, memudaratkan dia sehingga dia berpindah, sehingga dia pergi daripada tempat itu. Hadis ni dalam Muslim. Kalau saya nak syarah cerita ni memang sangat menarik. Menarik cerita ni. Tuan-tuan boleh tengok dalam rakaman kita di bawah tajuk Perisai Muslim. Ambil kitab Perisai Muslim, kamu boleh tengok dia punya syarah rakaman dia. Menarik. Yang kelima, al-ghaflatu an i'malin niyyah, kita lupa nak jaga niat. Jaga niat ni jangan sampai was-was, tuan-tuan. Mungkin ada yang tengok dalam TV Astro hari Jumaat baru ni live, saya bincang tajuk was-was dalam kehidupan dan juga beribadat. Dahsyat. Ada orang yang was-was sampai terpaksa kena keluar daripada kampung, kerana satu kampung semua dah najis belakang. Was-was. Ada orang yang dia mesej pada saya, dia kata, ustaz, dia masih Islam lagi ke tak? Saya kata, kenapa? Dia kata dalam hati dia kadang-kadang terdetik, ada ke tak Allah? La haula wala quwata illa billah. Jadi bila saya rasa saya dah kafir, saya tak solat dah, ustaz. Was-was. Maksudnya i'malun niyyah, setiap benda yang kita buat tu mesti disertai dengan niat. Dalam hadis Nabi kata, idza anfaqal muslimu nafaqatan, setiap kita ni apabila beri nafkah, suami beri nafkah pada isteri, bapa beri nafkah kepada anak-anak, wa huwa yahtasibuha, dengan mengharapkan pahala daripada Allah. Ambil duit pergi beli makan 100, 200, 50 ringgit, tapi kita niat pahala, kanat lahu sadaqah. Nabi kata sedekah itu. Sebab kalau kita tak niat apa-apa, ambil duit, ambil duit. Anak kita boleh makan, isteri boleh duit, kita tak dapat sebab kita tidak disertai dengan niat yang baik. Sangat rugi. Banyak lagi lah. Kata di Ibnul Mubarak, tuan-tuan tanda kata-kata yang menarik ni. Saya kira ini kata-kata keramat. Abdullah bin Mubarak seorang ulama yang hebat, mujahid, abid. Setahun dia pergi berperang, setahun dia pergi haji. Maknanya jihad, ibadat, dua-dua sekali. Dia kata, rubba amalin saghir, ada sebahagian amalan yang kecil, simple je, tu'azzimuhun niyyah, dengan niat baik jadi besar pahala. Ingat kata dalam hadis seorang yang beri minum anjing tu, jangan salah faham pula, nanti pakat merah anjing pula, susah pula kita. Ada orang yang lalu tengah jalan, dia tengok ada batu, kalau orang sepak batu ni rebah, motosikal terbalik, dia angkat batu tak tepi dengan niat yang baik nak menyelamatkan masyarakat, Allah Ta'ala ampunkan dosa. Syuf. Wa rubba amalin kabir, ada juga amalan yang besar, banyak buat amal, tusaghiruhun niyyah, tapi orang sebab niat dia tak betul, maka pahalanya sikit dan minimal sangat dapat. Ini dia panggil kadang-kadang kita lupa nak menggunakan niat kita tu. Jangan. Jadi kita kena betul sini, sebab niat itulah yang akan beri kepada kita perbezaan di antara niat dengan lain. Yang keenam, kita lupa di dalam susunan amalan, kita lupa tartib amali. Muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, ada orang ni hebat dalam bab ibadat, kuat solat, tapi dalam bab infak
rapat tangan. Tak ada lah kita sebut istilah yang DBP keluar tu tak, takkan jering ke apa benda yang dapat tak comel sangat, dia dah ibadat kuat dah. Ada yang Masya Allah Tabarakallah, kalau masjid nak buat projek apa-apa pergi minta dengan dia tanya berapa bajet, tak ada limit, bagi cek. Tapi kalau kita busy mari kuliah malam dia, sabar, sakit pinggang selalu, ada masalah. Itu dia panggil tatap. Maka setiap orang yang dia rasa kecenderungan dia dalam ibadat mana yang dia kuat, maka dia kena tumpukan perkara-perkara itu. Di samping dia kena tengok juga di mana keaulawiyat. Ada kalanya, contohnya kita masuk masjid, nak masuk masjid, ada tak bacaan masuk masjid, sunnah masuk masjid, ada kan? Ada. Bacaan tu kalau nak banding dengan baca Quran, mana lebih afdal? Jawabnya afdal baca Quran. Tapi waktu nak masuk masjid, baca doa masuk masjid lebih afdal daripada baca Quran. Fatihah surah yang paling afdal dalam Quran. Kita tak baca waktu rukuk dengan sujud. Kenapa? Sebab waktu itu fa'azzimu fihi rabb, agungkan Allah, maka kita kena baca subhana rabbiyal azim, maha suci Allah yang maha agung. Itu dia panggil tartib. Jadi kita ni kadang-kadang kita tidak mikir tentang apa yang patut kita boleh buat. Kita kira buat, akhir sekali banyak perkara yang tidak terbuat. Banyak perkara yang tidak terbuat. Itu di antara contoh. Berapa perkara tadi? 6 perkara contoh perkara-perkara kita ghaflah, kita lupa dalam kehidupan ini. Kita pindah pula kepada uqubatil ghaflah, kesan daripada lupa tadi. Apa yang telah ditimpa ke atas hati kita. Yang pertama sekali, istihqaqul azab fid dunya. Orang yang lupa melanggari perintah Allah Azza wa Jalla, mereka ini berhak menerima azab di dalam dunia lagi. Nasallallahu salamat wa afiyah. Cuma kita hari ini kita tak mikir ke azab, kita duk mikir ke bencana alam, kan? Bila berlaku apa-apa, oh ini bencana alam. Musim hujan banjir, musim panas kemarau. Jadi kita tidak mikir itu adalah merupakan amaran Allah SWT cuit kita. Hei hamba aku test sikit baru tu. Bagaimana kalau mari yang berat-berat lagi daripada hukuman Allah Azza wa Jalla? Maka bila manusia dilupa kepada Allah Ta'ala, di antara dosa dia, kesan dia di atas dunia, iaitulah Allah Ta'ala tidak gerakkan hati dia untuk mengingati Allah Azza wa Jalla. Ada seorang ulama, dia bercakap dengan murid dia. Dia kata kita ni banyak dosa, tapi tak ada masalah apa-apa. Murid tanya guru, makan sedap, tidur lena, boleh berjalan sana sini. Kata di Tuan Syekh, kamu tahu ke tidak, Allah SWT hukum hamba dia bukannya dengan fizikal semata-mata. Fizikal kita nampak, sakit pergi hospital, tak jumpa hospital, cari bomoh. Tapi lebih berat, apa lagi lebih berat hukuman Allah kalau lidah kita dikunci daripada menyebut nama Allah Azza wa Jalla 24 jam, 1440 minit. Nak sebut subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar sekali pun tak terlepas. Maka itulah ukubah yang sangat menakutkan kita. Sebab kita duduk dalam kelalaian, kita duduk dalam kealpaan. Bila kita sedar di akhirat esok, ya Allah ya Tuhanku, tak ada amalan aku, tak banyaklah amalan. Sedangkan zikir itu amalan yang simple. Yang kedua, kesan yang kedua daripada kita lalai tadi, Allah Ta'ala tidak beri kepada kita ni semangat untuk tadabbur Al-Quran dan memahami makna dia. Ada setengah orang ni menghabiskan masa sampai berjam-jam. Buat apa? Taranum. Oh, taranum merah muka-muka. Tapi kalau suruh terjemah Al-Quran, suruh terjemah Fatihah, tak lepas. Jangan salah faham. Saya tak kata taranum tu tak betul boleh. Cantik.
Tapi kita terlalu memberi masa sampai peringkat habis itu je masa kita, tak sempat nak tadabbur isi kandungan Al-Quran. Maka itu dia panggil kesan daripada kita lalai daripada membahagikan tugas yang sebenar. Maka Allah SWT, sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairi haq, Allah kata aku palingkan hati manusia ini yang sombong ini, mereka tidak dapat manfaat daripada Al-Quranul Karim. Yang ketiga, hirmanu rahmatillah, orang yang lalai, yang lupa ini, mereka jauh daripada rahmat Allah Azza wa Jalla. Sayang kita para jemaah sekalian, masa kita ada, tempoh yang Allah SWT berikan kepada kita, cukup tak cukup? Cukup, masa sudah ada. Tapi kita pula salah guna, kita juga tidak ambil pendekatan yang sepatutnya. Kata Nabi SAW dalam hadis, Nabi kata apa? Alaikum nabit tasbih. Seorang sahabat nama dia Yusairah, salah seorang sahabat yang mari jumpa Nabi SAW, Nabi kita ajar kepada dia, alaikum nabit tasbih, hendaklah kamu sentiasa bertasbih, subhanallah, wat tahlil, la ilaha illallah, wat taqdis, kita kata mencucikan Allah Ta'ala. Nabi kata apa? Wa'qudna bil anamil, adalah kamu baca serta dengan gerak anak jari. Anak jari kita ni, ada orang ni dia tanya, mana baik, anak jari atau dengan tasbih? Saya tak nak bincanglah masalah tasbih tu, itu alat untuk nak kira. Tetapi bila kita kira dengan jari, kita akan berhati-hati. Kan jari kita ni 33, satu tangan 33 ruas ada. Tapi kalau dengan tasbih, dia ada stesen 33, dia break 100, habis, jumpa ibu semula. Kalau kita lupa pun tangan bergerak, subhanallah, 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 tapi hati duduk di mana? Berbeza dengan tasbih kita dengan tangan, kita akan tengok subhanallah, subhanallah, kita perhati tangan kita. Jangan orang tangan pun tak tahu bilangan berapa, itu bukan berzikir dah tu, khayal nama dia. Itu maka Nabi kata apa? Hendaklah kata wa'qudna bil anamil, waktu kita bertasbih, kita bertahlil tadi, gerak jari kita. Kita kena ingat, kita ni sebut nama Allah bukannya sekadar macam burung apa yang boleh bercakap tu, tiung, burung yang boleh bercakap, kakak tua boleh bercakap. Saya tengok baru dia orang Arab latih burung kakak tua ni, ada dalam video. Dia boleh baca Qul Huwallahu Ahad, satu surah, ingat. Kita ni bukan burung, kita manusia. Artinya bila kita berzikir, kita berinteraksi dengan Allah Azza wa Jalla, mengagungkan Allah. Jadi biarlah hati kita zikir, mulut kita kata, anggota tangan kita bergerak, subhanallah, 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 subhanallah. Itu dia panggil. Kalau tidak, berbeza. Nabi kata apa? Fa innahun mas'ulatin mustantiqataqat, kerana tangan-tangan kamu itu, mereka ini akan bertanggungjawab dan dia akan bercakap pada akhirat esok. Tangan inilah duk kira tasbih, tahlil, tahmid kita kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi kata wala taghfulna. Ini yang kita nak sini, jangan kamu lupa. Fatansayna rahmah, maka ketika itu kamu akan terlupa untuk mendapat rahmat Allah Azza wa Jalla. Rugi tak rugi? Kata di ulama tafsir, ketika kita duduk di mahsyar lagi ke syurga, insya-Allah, Allahumma ja'alna min ahliha, kata amin, jadikan kami semua di ahli syurga. Waktu nak buat kira-kira amalan, orang yang bukan ahli syurga tak usah kira tu, penyesalan yang tak ada guna lagi. Orang yang sudah confirm ke syurga, mereka tidak menyesal lagi masuk syurga, tapi mereka menyesal kenapa masa aku yang berharga berlalu begitu sahaja, tak ada zikir.
Sebab zikir yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, para jemaah sekalian, zikir yang tidak mengganggu sebarang gerak kerja kita. Tak ada ganggu. Tuan duduk di pejabat, sambil-sambil duduk pejabat tak ada orang, kita berzikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Sambil-sambil duduk susun fail, subhanallah, subhanallah. Tak ada sahabat kacau kita. Jangan duduk kuat-kuat. Kita dengan seorang kita cukup dengan malaikat tulis. Waktu muslimat kita duduk kat dapur, sambil-sambil duduk potong bawang, duduk lipat kain, boleh tak boleh? Pandu kereta, duduk atas motor, semua tempat boleh. Oi, ada orang kata, ustaz kalau nak berzikir kena masuk dalam gua betapa. Itu hak Nabi tak ajar. Kita ni kalau ambil hak bukan daripada panduan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan jumpa benda pelik dalam dunia ni. Zikir melompat. Ni terbaru saya ni. Saya cerita pada kawan-kawan, kata tali handphone saya ni termasuk handphone yang jadi mangsa. Sebab bila jumpa benda pelik, orang akan forward kepada saya. Dia nak suruh kita ulas, nak suruh jawab. Yang terbaru ni, mungkin tuan-tuan tengok juga, dia panggil selawat black metal. Allahu Akbar. Black metal ni macam hatu buat dia tu, rambut pun apa, selawat buat dia. Lagu selawat pun tunjuk ke tangan black metal dia tu. Kata bagaimana? Ada video mari daripada luar negara, di India, kek besar, duk nyanyi lagu tepuk tangan happy birthday Rasulullah. La haula wala quwata illa billah. Kita kata benda-benda ajaib benda gini, tuan-tuan jangan nak cari. Kalau boleh selamatkanlah kampung kita, negeri kita daripada dimasuki oleh ajaran yang pelik-pelik. Tak, cukup setakat yang kita ada ni, kita setakat tu sudah cantik. Zikir Nabi kita aja tak ada benda yang ajaib, yang pelik. Yang peliknya kalau kita tidak berzikir. Tuan-tuan tanda sikit. Zikir yang Nabi SAW ajar tak ada benda yang pelik. Tetapi yang menjadi pelik dan ajaib apabila kita tidak mampu berzikir. Sebab apa? Sebab yang diajar simple sangat-sangat. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah akbar, wala haula wala quwata illa billah. Duduk pusing kot tu ya. Allahu akbar. Kesan yang keempat, kesan daripada lalai ini, iaitulah Allah SWT tidak terima doa kita. Munajat kita tidak diterima oleh Allah. Sebab apa? Tuan-tuan tanda hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Nabi kata berdoa pada Allah Taala dalam keadaan kita yakin Allah kabulkan. Jangan duk angkat tangan, terima kau doa ni. Tak. Minta dengan penuh hati. Ya Rab, anak saya gini, mak saya sakit, kita sedang minta projek apa-apa, minta sungguh-sungguh. Sebab apa? Wa antum muqinuna bil ijabah, dengan syarat kamu yakin Allah kabulkan. Sebab Tuhan janji dalam Quran, ud'uni astajib lakum, mu doa aku terima. Ni hak bahayanya, tak ada yang kedua ni. Wa'lam, ketahuilah, annallaha la yastajibu du'a min qalbin ghafilin lahin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah SWT tidak mustajab doa daripada hati yang ghafil, yang lalai, lahin, lara entah di mana. Doa tangan angkat. Kita ni kadang-kadang kita tengok bila imam doa kat depan, makmum tak duduk mana, mata duduk kelip mata ya, amin amin, entah apa benda. Jadi kita berdoa dengan hati, bukan setakat kita baca mulut je, tapi hati itu lahin, ghafilin, lahin, la yustajab, tidak diperkenankan doa. Ada hadis rawahu Tirmizi, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Yang kelima, kesan yang kelima, taslitus syaitan. Syaitan akan menguasai orang yang lalai. Syaitan akan menguasai orang yang lalai. Dengar ni, hadis yang diriwayat oleh Jabir radhiyallahu anhu, hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ar-rajulu baitahu fa zakarallah, apabila seorang itu masuk dalam rumah, kita masuk rumah, kita baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim contohnya,
masuk rumah. Kita pun masuk rumah, ada makanan, sarapan pagi ke, makan tengah hari ke, malam kita nak makan, baca bismillah. Bismillah. Syaitan kata apa? La mabita lakum wala asya. Tak ada lah tempat tinggal, tempat tidur malam ni tak ada tempat, dan makan malam pun tak jumpa. Sebab kita masuk rumah tadi, kita baca bismillah, syaitan tak boleh masuk. Nak makan pula baca bismillah, dia tak boleh sentuh makanan kita. Bila kita lalai, saya tak lalai mana ustaz, tapi waktu nak masuk rumah tadi kebetulan orang call, duk pakai jawab telefon tu, pakai masuk, entah laki kaki kanan kaki kiri pun tak ingat, baca doa pun tidak, syaitan pun join sekali masuk. Waktu nak makan orang call pula, pakai puak masuk mulut, syaitan pun join sekali, happy dia. Oh, syaitan kata malam ni puas hati. Adraktumul mabita wal asya, kita dapat dua-dua, tempat tidur pun kita boleh duduk, makan pun ada. Subhanallah. Ini kesan daripada kita lalai. Kita nampak simple ya, dah. Tapi bila tengok hadis ni, rasa berat ke tak berat? Tidur sekali dengan syaitan, makan sekali dengan syaitan, wa'iyyazubillah. Yang keenam, akan bertambah lupa ke atas lupa. Mula lupa pada Allah Ta'ala, kita akan lupa berzikir. Bila lupa zikir, lupa nak taubat. Bila lupa nak taubat, dia panggil beranak. Lupa yang bertalu-talu, dia akan bersambung. Akhir sekali orang tu jadi minal ghafilin, daripada orang yang langsung tak ingat kepada Allah Azza wa Jalla, dan dia tak mampu lagi nak keluar. Yang ketujuh, wal iyazbillah, orang yang lupa pada Allah Ta'ala ini, iaitulah su'ul khatimah. Dia akan duduk dalam keadaan penghabisan, penamat hidup dia dalam keadaan yang tidak baik. Hari ni orang duk tayang macam-macam video, duk sebar orang tu mati tengah baca Quran, orang mati tengah jadi imam, orang mati sedang rokok. Kita tengok, adakah memberi kesan kepada kita atau tidak? Sekadar boleh forwardnya. Saya kata kalau sekadar boleh forwardnya cerita lah, kita mesti mengambil pengajaran. Kalau dia mati dalam keadaan baca Quran, kita kena siasat. Kenapa dia dapat? Satu cerita yang saya dapat, ini cerita benar. Di zaman kita ini, doktor yang bawa cerita pun masih hidup. Dia kata pernah satu hari dia terima emergency, masuk ambulans, keluar seorang pemuda yang kena tembak. Kawan dia tersalah, kan dia pergi mai berburu, tertembak. Bila mari masuk hospital, doktor nak bagi emergency, dia panggil doktor, tak usah buat apa-apa dengan saya, tak usah bagi ubat, buat rugi saja, tak usah masuk jarum, tak usah apa. Inni aral jannah, aku sedang nampak syurga tempat duduk aku. Allah buka di hijab, biasa orang nak mati dia dapat. Inni aral jannah, aku dah nampak dah. Inni amut, aku mati sekarang, tak usah buat apa-apa. Satu yang permintaan aku, pergi panggil ayah, aku nak bercakap kali terakhir, minta maaf. Jadi bila mari ayah dia cakap dua beranak tu, akhir anak dia mati. Doktor panggil, doktor kata, bapa, pakcik, sebelum saya benar pakcik bawa keluar mayat ni daripada hospital, pakcik kena cerita dengan saya apa rahsia hidup budak ni. Ni bukan filem, bukan cerita majalah apa ni. Dia cari cerita-cerita pelik orang mati ni. Pakcik tu kata, dia termenung. Dia kata, anak aku ni, aku nak puji pun tak ada puji yang banyak, tapi yang terpuji dianya, dia tak pernah tinggal solat, dan khija dialah yang mengejutkan kami untuk qiyamul lail. Doktor dia tepuk meja, dia kata cukup dah. Ini motivasi besar kepada aku, bahawa kita sekarang ni duduk dalam keadaan lupa, kita dalam keadaan lalai. Ada satu cuitan Swiss yang sangat menarik. Apa dia Swiss? Qiyamul lail, bangun pada waktu pagi, bermunajat dengan Allah Azza wa Jalla, beristighfar, bertaubat. Kita nampak mati dengan husnul khatimah. Allah buka hijab dia, dia kata inni amut, aku mati dah sekarang, tak sebab apa-apa. Subhanallah. Menangis. Bapak doktor dia menangis, dia kata Allah beri kepada dia husnul khatimah. Bagaimana dengan kita? Ada doktor ambil cuti seminggu, terus terbang ke Mekah, pergi duduk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Dia kata uhasibu nafsi, aku nak pergi cek hati aku, nak pergi tengok nafsu aku, seminggu duduk di Mekah. Tengok, itu dia panggil kesan.
Kita hari ni tengok ghaflah, oh baik dia termati, tapi apa dia? Apa sebab dia dapat kebaikan? Kenapa Allah beri kepada dia husnul khatimah? Kita tidak mikir, tak cari, tidak menggorek untuk kita dapat apa? Kesan yang sama dengan apa yang didapati oleh sahabat kita tadi. Yang ke-8, orang ini akan rugi di akhirat. Al-hasratu fil akhirah, rugi di akhirat. Yang ke-9 yang sangat menakutkan lagi, iaitulah orang yang lalai terus daripada mengingati Allah Ta'ala ini, maka mereka ini akan jadi ahli neraka wal-iyazubillah. Sebagai kesimpulan ataupun kata orang, tahu penyakit kena tahu ubat. Kita pergi hospital pun doktor buat apa? Cek tekanan darah, tengok dia punya air kencing. Itu di antara hak ilmu doktor tu. Dah ambil darah untuk apa? Untuk diberi ubat. Sekarang ni kita dah tahu dah bahayanya penyakit lupa terhadap Allah Azza wa Jalla ini, bahaya. Maka apakah cara, tip yang boleh kita gilak balik hati kita supaya tidak lupa? InsyaAllah tuan-tuan tak ada sini, saya bawa secara ringkas je lah, mendekat masa kita sudah siang. Yang pertama, ubatilah hati kamu dengan zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kita nak berzikir? Tanda surah Al-A'raf, surah Al-A'raf ayat 205. Nanti ambil buku Quran, boleh tengok dia punya terjemahan. Allah kata apa? Wazkur rabbaka fi nafsik, sebutlah, ingatilah Allah Ta'ala dalam diri kamu, dalam jiwa kamu. Tadarru'an, dalam keadaan kita merendah diri, kita kata ya Allah, subhanallah. Wa khifatan, perlahan. Wa dunal jahri, jangan kuat suara. Ini di antara benda yang kita silap teknikal. Biasanya bila kita panggil ada majlis munajat, munajat tu maksud apa? Maksudnya kita berbisik dengan Allah. Itu mana munajat. Tempat kita ni kalau kata munajat, zikir munajat, bertepik kuat-kuat. Itu terbalik dia panggil tu. Bukan munajat, itu laungan zikir nama dia. Sekarang ni pula bukan laungan, lantunan pula. Ada dua benda naik. Naik lantun lagi. Allah kata apa? Dunal jahri, maknanya jangan kuat, sekadar kita dengar je. Minal qawli, daripada perkataan kamu tu, subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah, bil ghuduwi wal asal, pada waktu pagi, pada waktu petang. Wala takum minal ghafilin, jangan jadi orang lalai. Saya dah bagi dah motivasi dulu pada para jemaah. Di antara zikir yang kita kempennya, zikir 4 kalimah. Ingat kan? Letak target. Pagi 100 kali, tengah hari 100, petang 100, malam 100, nak tidur 100. Kita akan sekurang-kurang, bajet kita setiap hari kita akan dapat 500 kali subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tapi kalau tuan tak ada bajet, saya senang saya baca, tak senang sokmo. Sebab kita ni memang kesibukan sentiasa. Setelah dikaji-kaji apa yang sibuknya, rupanya bukan sibuk, tapi kita banyak menyibuk. Tidak menyibuk, ulah belaka itu dunia. Semalam saya dapat lagi ni, dia panggil WhatsApp berantai. Entah syarikat travel mana tahu, telah diarahkan oleh Hasan Nasrullah supaya kita baca berapa juta kali nak menyelamatkan Palestin. Saya pun tanya orang hantar tu, awak kenal ke Hasan Nasrullah siapa? Dia pun tak tahu. Itu bapa Syiah lu benar. Kita duk bawa habis orang, habis ahli masjid duk bawa Hasan Nasrullah, Hasan Nasrullah. Itu bapa Syiah. Tak kenal apa kita. Ghafil, itu manusia yang lalai daripada maklumat semasa. Jangan. Yang kedua, bid-du'a, dengan doa. Sentiasa kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara doa yang diajar oleh Nabi, tuan-tuan ikut sekali, nak tulis tak sempat. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal bukhli wal harami wal qaswati wal ghaflati wal zillati wal maskanati wa a'udzubika minal faqri
wal kufri wasyirki wan nifaqi was sum'ati war riya. Doa ni konferensi, semua masuk. Ya Allah, aku minta perlindunganmu daripada lemah. Kita ni banyak lemah, kita ni lemah dalam bab ibadat ya, bab makan kuat. Kasal, malas. Malas ke tak malas? Hei, nak jaga zikir pagi petang pun letih. Nak jaga sunat rawatib pun payah. Wal bukhli, daripada sifat bakhil. Al haram, daripada sifat nyanyuk. Tak nak kita nyanyuk, kesian ke anak cucu. Tak. Wal qaswah, keras hati. Wal ghaflah, daripada hati yang lalai. Tuan-tuan boleh ambil gambar sini. Nanti pagi saya bagi buku ni untuk ambil gambar. Buku saya tak boleh ambil. Menarik doa ni. Dan buku-buku doa ni ada dalam kitab kita Perisai Muslim. Menarik. Yang ketiga, ubat penawar bagi jangkit lupa ni qiyamul lail, bangun malam. Dalam hadis Nabi kata, man qama bi ashri ayatin, siapa dia bangun berdiri malam baca 10 ayat je. 10 ayat, ingat tak ingat? Wadduha, alam nasrah, cukup dah 10 ayat. Lam yuktab lahu minal ghafilin, Allah tak tulis dia ni termasuk di kalangan orang lupa. Jadi bangun juga walaupun 10 ayat. Kalau baca 100 ayat lagi tinggi darjat. Kalau baca 1000 ayat lagi tinggi. Paling minimum 10 ayat. Bangunlah qiyamul lail walaupun ujung malam. Kita letaklah kunci jam kita di pukul berapa? Pukul hari ni pukul 5.45 subuh. 5.30 masuk tandas, ambil wudu, solat dulu. Kalau kita mandi mungkin tak sempat dengan tahajud, mandi lepas ni, kecuali khas, mandi khas, itu pasal kena mandi dulu. Yang keempat, ziaratul kubur, banyak pergi ziarah kubur. Sebab apa? Nabi kata apa? Innaha turiqul qalba. Pergi ziarah kubur dengan cara adat-adat dia ni melembutkan hati. Wa tudbi'ul aina, boleh mengalirkan air mata. Wa tudzakirul akhirah, dan boleh ingat kita kepada akhirat. Tapi dengan syarat, jangan pergi kubur ramai-ramai. Tu pakai selfie atas kubur tak jadi. Kita pergi seorang-seorang, kalau boleh malam, balik pada solat Isya, lalu ikut kubur berhenti, beri salam secara perlahan. Assalamualaikum ya dara qaumul mu'minin wa inna insyaallah ilaikum lahiqun. Kita cakap, orang dalam kubur, kamu pergi dulu, kami ikut kemudian. Lagi tak lagi kita tafakur 5 minit 3 minit ya. Ya Allah, dia duduk dalam kubur, nak balik tak boleh dah. Apa amalan yang dia ada hari ni? Kita duduk memikir, aku masuk hari ni, apa yang aku nak bawa? Balik tak lalu makan. Itu dia panggil, kalau hati kita keras, pergi ziarah kubur. Pergi ziarah kubur dengan cara-cara yang kita sebut ni. Yang kelima, kita mikir kepada dunia. Yang kita duk kejar sangat dunia ni, hebat setara mana dia? Kata di para ulama ahlul qulub, dia kata dia nak tengok dunia, tengok 2 tempat ya. Satu tengok kubur, satu tengok lagi tu sampah. Itu dia. Gedung manusia dalam kubur, gedung harta kita duduk mana? Duduk di tandas dengan tu sampah. Tu ya. Habis duit dekat beribu-ribu beli makanan, tapi campak kat mana? Campak dah tandas, campak dia. Itulah kita. Yang kelima, yang keenam dah. Yang keenam, bizikril jannati wan nar. Banyaklah menyebut, ingat syurga dengan neraka. Ingat. Kalau kita lupa, ni ada juga orang tanya dia, boleh betul kau ustaz? Ada orang kata tak boleh kita beramal nak syurga. Saya kata itu bukan martabat kita, itu makam orang-orang ahli-ahlilah yang tinggi martabat lain. Kita ni kalau tak ada syurga neraka, kita pun tak semangat pula. Kan itulah kita duk keluar risalah-risalah, kempen solat sunat 12 rakaat, saya namakan projek mega. Kempen zikir 4 kalimah, buat risalah kita, pamflet bagi sana sini, nak suruh jemaah ni semangat. Kempen zikir lepas solat jangan ditinggal. Sebab apa? Sebab pulangan-pulangan yang telah dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ni kalau kita janji dunia, cepatlah lalu kita dapat. Agak-agaknya kalaulah selepas solat subuh ni, siapa solat subuh berjamaah sempat takbiratul ihram dengan imam, sudah sekali dengan imam, RM10.
Agak-agak ramai mana orang duduk sahawat? Ramai mari. Kurang sikit takbir ihram, potong RM2. Oh, sahawat belakang duduk. Sebab sudah dapat pulangan dunia yang begitu fana. Kita dengan akhirat, Allah Taala beri hati kita ni supaya ada galakan. Ada galakan. Tapi kalau kita dah naik martabat tinggi, tak mikir galakan, kita duk mikir ke Allah saja, sudah maqamul ubudiyah sudah naik, alhamdulillah. Jadi janganlah kita duk mikir pelik-pelik, mari duk ajar kau yang apa, tak boleh. Kalau buat amal nak syurga tu tak boleh. Habis Nabi kata siapa dia buat dia dapat syurga? Kenapa Nabi offer kita? Iaitu dia panggil silap faham dalam perjalanan. Jadi para jemaah sekalian, saya rasa itulah tazkirah ringkas kita, iaitu di bawah tajuk penyakit hati, aplikasi hati ni, a'malul qulub, iaitulah penyakit lalai ataupun lupa, ghaflah, kita lupa terhadap Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan boleh ikuti siri-siri aplikasi hati ni, tengok dalam YouTube, tulis nama saya, tulis aplikasi hati. Dia akan keluarlah penyakitnya, yang baiknya, supaya kita dapat murajaah, dapat semok balik hati kita ni, apa masalah sebenarnya yang menimpa kita, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.